Okey, kita tengok soalan kertas 2 ni, soalan kertas 2 kan. Untuk silibus kamu, topik ubahan ada dalam kertas 2 kan. Exam baru ni pun ada soalan kertas 2. Okey, tengok bentukkan soalan simple je. Yang ini basic maksudnya mudah. Okey. Bentukkan satu ubahan bergabung dalam bentuk persamaan bagi P berubah. Saya akan buat ni dulu dia punya pagar dulu. Jadi P berubah secara langsung dengan S kuasa 2. Jadi P berubah secara langsung ada, secara songsang ada. Dia di atas bawah. Kan? Secara langsung dengan S kuasa 2 dan songsang dengan R kuasa 4. Ini mudah je lah. Kan? Kemudian tukarkan jadi persamaan. P sama dengan K S kuasa 2 per dengan R kuasa 4. Sini. Okey. Seterusnya kita cari K. Yang kedua ni, part kedua ni kita cari nilai K. Cari nilai K, saya akan pindahkan semua ke sebelah. Jadi kita akan dapat kat situ P, R naik atas, darab dengan R kuasa 4. S kuasa 2 turun bawah. Kita akan dapat nilai K kan. Masukkan nilai yang dibagi, dia kata kat situ. Nilai P adalah 10. Nilai S adalah 2 kat bawah. Dan R adalah 3. Ini antara soalan basic, sebab tu dia bahagian basic. Dapat K. Ambil kalkulator, kamu akan dapat K. Okey, kamu tengok kat sini, K kita akan dapat berapa kat sini? Tak mana kalkulator saya? Sepuluh darab dengan 81. Kemudian bahagi dengan 4. Jadi kita dapat kat situ. Nombor dia pelik sikit lah. 4 berapa? 405 per 2. 405. 405 per 2. Bawa sini jawapan. Oleh sebab itu jawapan kita ambil yang kat sini. Ini persamaan dia. Okey. Jadi terus tulis balik. P sama dengan 405 S kuasa 2 per dengan 2 R kuasa 4. Ini final. Jadi 3 bahagian macam ni lah biasanya. Kita buat ubahan, kita cari nilai K, kita dapat persamaan. Kalau dia suruh cari nilai, ada satu lagi. Dia ada 4 bahagian. Okey, ini kita dah bincang itu lebih kurang lah. Ini untuk kamu tengok, ulang kaji balik lah supaya lebih faham. Walaupun soalan ni basic, kita tengok dia nanti dia makin meningkat power dia pelan-pelan. Yang kedua B, T berubah secara langsung dengan MN dan secara songsang dengan Q kuasa 2. Maksudnya ada langsung, ada songsang, ada atas, ada bawah. Jadi lagi sekali saya buat sini. T berubah secara ada atas langsung dengan MN. Songsang dengan Q kuasa 2 kat bawah. Macam tu. Tukar jadi persamaan. T sama dengan KMN per dengan Q kuasa 2. Tengah ni kita cari nilai K. Saya boleh pindah siap. Jadi K tinggal. K tinggal kat situ. Jadi T, Q kuasa 2 naik atas. M dengan N turun bawah. Yang tinggal adalah K. Masukkan nilai. Dia bagi kat situ T ialah 25. 25. Q, mana Q? 3. Okay, Q 3. 3 kuasa 2. M 2. N 1. Okay. Lagi sekali kita tekan kalkulator. Kamu akan dapat soalan dia memang melibatkan pecahan-pecahan yang pelik-pelik. Jangan risau. Memang macam tu cerita dia. Okay. Kemudian 225 per 2. Saya tulis kat sini. 225 per 2. Sama dengan K. Dah. Jawapan ni ambil yang mana? Ambil yang ini. Untuk persamaan ambil yang ini. Tulis semula. Oleh sebab itu T sama dengan K kita 225 MN per dengan 2 kat bawah. 2 Q kuasa 2. Ini asas dalam topik ubahan. Dia start dia terus ulang kaji terus langsung dan songsang secara bergabung. Okey. Ini contoh kita ini. Kita tengok lagi.
soalan kedua. Kan? Soalan kedua. Kau boleh follow. Kalau kamu sangkut, kamu tanya je. Kan buka mic, tanya. Cakap terus. Okey. Untuk soalan kedua kat sini, simple agak. Dia kata, BM masih lagi basic. L berubah secara langsung dengan M dan songsang dengan kuasa 2N. Tapi kali kat sini, dia ada kuasa 2N. Hati-hati kat sini. Dia tak bagi. Tadi dia bagi macam dia bagi terus siap ni tak. Dia buat dalam bentuk perkataan. Dia sama juga kita buat. Yang pertama, L berubah secara ada langsung, ada songsang. Jadi ada atas, ada bawah. Langsung dengan M. Songsang dengan kuasa 2N. Kuasa 2N maksudnya N kuasa 2. Kita baca N kuasa 2. Sebut kuasa 2N. Okey. Tukarkan jadi persamaan. L sama dengan K. M per dengan N kuasa 2. Yang ini mudah je lah. Teruskan. Cari nilai K, kita masukkan. Kita boleh masukkan kat bawah ni pun boleh, tak ada masalah. L dibagi dengan L sama dengan 1/2. Kemudian K tak tahu. M sama dengan 3. N sama dengan 2, kuasa 2. Kemudian pindah pun boleh, tak ada masalah. Potong kan, 2 kuasa 2, 4. Potong, bawa ni atas. 4. 3, potong, atas, turun bawah. Macam tu. Boleh pakai manual, secara manual kan. Jadi kita boleh kira. Oleh sebab itu kita akan dapat K kita sama dengan berapa? 2/3. Ini tak pakai kalkulator lah. Okay, jadi dapatlah persamaan kat situ. Oleh sebab itu ni L sama dengan 2M per 3N kuasa 2. Yang tadi dia suruh ungkapkan saja. Yang ini dia ada soalan dia seterusnya. Dia buat apa? Cari nilai L apabila M5, N4. Kita dah ada persamaan, tak ada masalah. Dia suruh cari nilai L je pun. Terus kita buat itu. Oleh sebab itu, L sama dengan 2, masukkan M kita 5 per dengan 3, masukkan N kita 4 kuasa 2. Kau perhatikan dekat macam mana kurungan tu jaga kan. Supaya tak careless, kita kira satu-satu. Contoh sini 10. Kan? Bawah ni 3 darab 16. Okey, 8 itu. Kemudian berbahagi. Ini kalau kamu takut salah tekan kalkulator lah. Okey. Tapi kalau kalkulator yang baru tu dia tak ada masalah. Dia canggih sikit, dia tu boleh kira. Cuma kalkulator yang lama kadang-kadang dia ada problem sikit lah. Takut nanti salah tekan, lain jadi cerita dia. Jaga-jaga masa tekan kalkulator. Okey. Ini antara soalan-soalan ulang kaji semula secara basic je. Simple je, basic je. Okay. Nombor 2 saya rasa tak ada masalah kot. Nombor 2, 1, 2 basic ni kita nak pergi laju sikit sebab target dekat yang advance tu. Ini intermediate. Intermediate maksudnya pertengahan lah soalan dia. Kamu tengok soalan dia pun dah level dia pun dah lain sikit. Dia dah naik sikit kan. Okay. Kuasa P. Ini bukan kuasa apa benda. Ini kuasa P ni power. Dia simbol dia P kan. Bagi suatu alat elektrik berubah secara langsung dengan kerja yang dilakukan. Kerja tu apa? W. Kita cari dia punya huruf dulu. Dan secara songsang dengan kuasa 2. Ni boleh tengok. Kuasa 2 masa T. Tu tengok. Baca. Boleh bulat ke highlight ke. Baru kita ambil. Dia ada apa? Ada langsung, ada songsang. Ada atas, ada bawah. Jadi terus. P berkadar langsung dengan apa? W. Songsang dengan kuasa 2 masa. Kuasa 2 maksudnya T kuasa 2. Hati-hati nampak T je pun kita tulis T saja salah nanti. Kan? Baru masukkan K. P sama dengan KW per dengan P kuasa 2. Nak cari K boleh masukkan nilai ganti kat sini pun boleh. Tak ada masalah. Jadi P berapa? 240. K tak tahu. W dia bagi dalam bentuk piawai tu 3.2 darab 10 kuasa 2. Kamu tak payah risau benda ni. Kita tekan kalkulator je pun. Okay. Per dengan yang ini T dia 5 kan. Kuasa 2. Kita dapatkan K dulu. Berapa K kita? Okay. Kan kamu boleh guna
equation pun boleh guna equation. Contoh 240 nampak? 240 sama dengan kamu boleh tekan alpha calculate kat situ, boleh pakai yang ni. Okey. K kita kena pakai alpha x iaitu kurungan 3.2 darab dengan 10 kuasa 2. Oh, orang dah azan Kita stop sekejap lagi Okey. Calculate 75/4. Okey. Tekan stop sebentar. Boleh try dulu. Kita dah dapat nilai K kat sini. Saya akan masukkan dalam persamaan. Jadi P dapat sama dengan K kita 75 W per dengan 4T kuasa 2. Okey. Soalan dia nak apa? Ungkapkan P dalam sebutan W nanti kita. Ni ungkapan lah. Kalau ungkap macam ni je cukup. Dah siap. Okey. So, dapat Okey, macam mana kamu nak kira ni? Macam-macam. Nak kira pindah ke, nak pakai equation dekat calculator ke, boleh. Tak ada masalah. Dibenarkan. Kamu dibenarkan. Okey. Di soalan seterusnya. Intermediate ke? Tapi tak ada. Sebenarnya kamu tengok. Jangan cuak dengan intermediate ni. Biasa je sebenarnya intermediate ni. Okey. Tenaga keupayaan, ini menyebabkan dia intermediate tu. Cara dia tanya, ayat dia tu kan. Tenaga E ni, energy, tenaga keupayaan, potential energy bagi kereta mainan berubah secara langsung dengan jisim dan tinggi. Nampak? Ayat dia apa? Ada tak songsang? Tak ada. Dia kata langsung je. Maksudnya, semua akan berada di atas. Jadi, tenaga keupayaan E berubah secara langsung dengan M dan H. Okey. Kemudian kita jadikan persamaan E sama dengan K M H. Nak cari nilai K, masukkan E dia bagi 1480 Joule. K M dia bagi kat situ 20 kg. Dan H height dia adalah 3.5. Jadi kita boleh dapatkan K. Yang ni saya guna potong je boleh. Potong ke bawah pun boleh 20, 3.5. Dia tak ada masalah. Kamu buatlah macam mana pun. Okay. 1480 per dengan 20 darab 3.5. 148 per 7. Sini 148 per 7. Jadi persamaan kita dah jadi E sama dengan 148 per 7 MH. Sebab dia semua kat atas dia senanglah. Soalan dia. Apa soalan dia? Ungkapkan E dalam sebutan M dan H. Dah ungkap belum? Dah. Kalau ungkap senang. Okay. Kalau nak kira senang juga. Tapi dia tambah sikitlah jalan kerja panjang sikit. Okey, yang ini soalan seterusnya, nombor 5. Intermediate hot. Maksudnya soalan bagi dia, soalan ni hebat. Kita tengok kenapa. Sebab ada banyak benda. Okey, tengok hebat dia. Saya keluarkan. Diberi W berubah secara langsung dengan X kuasa 3Y dan secara songsang dengan Z kuasa 2. Itu dia bagi. Kita tukarkan jadi persamaan. Dia akan jadi W sama dengan K X kuasa 3Y per dengan Z kuasa 2. Okay. Soalan dia masih lagi apa? Ungkapkan. Walaupun kebat. Tengok nombor dia je. K je kita jadi. K je. Jadi W apa? W dia bagi 3/1/6. 3/1/6. Jadi tak ada masalah sebab kamu guna kalkulator. Tapi kalau yang terbaik, tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Itu yang terbaik. Jadi W saya tukar jadi 19/6. Sama dengan K, X kita 2, kuasa 3 di 2 kurungan. Okay. Kemudian Y kita 4 dan Z 3. Okay.
Jadi kita boleh selesaikan dia. Nak cara potong boleh. Potong senang je. Bawah naik atas, atas tu bawah. Ni 3 kuasa 2 boleh congak 9. Okey. 2 kuasa 3 8. 4. Kita boleh dapatkan K kita kat situ. Tekan kalkulator cara biasa je. (57/64). Maka dapatlah jawapan kita. Ni okay. Jadi W sama dengan 57 X kuasa 3 Y per dengan Z kuasa 2. Ini senang. Soalan untuk kertas 2. Biasanya soalan ni dia dalam kertas 2 mungkin dia ada 2 bahagian. 2 bahagian. Contoh satu soalan tu markah dia bagi dalam lebih kurang 7. Ada ubahan langsung, ada ubahan songsang ataupun ada ubahan yang langsung, satu lagi cantum. Dia mungkin 2 bahagian lah saya target. Contoh soalan nombor 6 ni dia bagi dalam bentuk kotak ni, kita pun ada contoh itu kita buat untuk soalan yang ada kotak macam ni. Dan ada satu kaedah yang saya ajar kamu, kaedah perbandingan namanya. Okay. Jika A berubah secara songsang dengan B dan C. Jadi apa benda? A pula ni. A berubah secara songsang kat mana? Kat bawah. Songsang kat bawah. Dengan siapa? B dan C. Dua-dua duduk kat bawah. B dan C. Okey. Jadi siapa kat atas ni? Tak ada orang. Tak ada orang maksudnya tak apa? Satu dulu. Kalau untuk bahan. Okey. Tentukan nilai X dan Y dalam jadual berikut. Jadi kita boleh buat A sama dengan K per dengan BC. Untuk soalan ni, kalau nak gunakan cari K dulu pun boleh. Tak ada masalah. Kan? Kalau nak cari K dulu, kita tengok yang mana. Tengok ini susunan di ke bawah. Yang ini yang penuh. Yang ini digunakan untuk mencari K. Yang ini digunakan untuk mencari Y. Ini digunakan untuk mencari X. 3 bahagian. Saya akan buat yang ini dulu untuk mencari K. Jadi A kat situ adalah 5. Sama dengan K tak tahu. B dengan C dia 2 darab dengan 4. Jadi kita akan dapat potong saja yang ini 8 naik atas. Okey, 8 terus pergi ke atas 8. Kita akan dapat K sama dengan 40. Selesai. Okey. Tulis persamaan. Oleh sebab itu persamaan kita adalah A sama dengan K kita 40 per dengan BC. Mudahlah. Okey. Kemudian baru kita buat yang ni pula. Pakai yang ini untuk dapatkan Y. Dapat Y. Jadi A kita berapa? 18. Sama dengan 40 per dengan B kita Y. C 8. Jadi kita buat algebra sikit lah. Nak dapatkan Y. Okey, bila macam ni kamu tengok. Y saja yang kita angkat naik. 8 jangan angkat naik. Kita angkat Y je. Y angkat naik. 18 turun bawah. Tukar tempat nama dia. Jadi Y sama dengan 40 per 8 darab dengan 18. Kita akan dapat kat situ 5 per 18. Itu Y lah. Kan? Okey. Tengok siapa pula. Yang belakang ni kita gunakan untuk mengira X pula. Untuk mengira X. Persamaan yang sama. A kita adalah X. Terus senanglah dapat X terus. 40 per dengan B kita 12, 16. Yang ni kamu boleh tekan kalkulator terus dapat. Lima per dengan 24. Simple je. Contoh-contoh ni nanti bila kamu dah pergi ke sekolah bawa lah. Nota ni bawa. InsyaAllah. Kamu akan tengok kan. Kebanyakan soalan ni dia hampir sama dengan soalan buku teks. InsyaAllah. Okey. 6. Pergi nombor 7. Mana Syifika dia? Syifika putus ke tadi? Dah masuk dah? Cikgu tadi internet tak stable. Oh, okey. Kita masuk nombor 7. Immediate lagi. V
V berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X secara songsang dengan W. Kan? Jadi kat sini saya akan buat kat tepi ni kejap. Simple kan. Ini kacau ni kejap. Tulis dulu. V berubah secara ada langsung, ada songsang. Ada atas, ada bawah. Langsung dengan punca kuasa 2X. Songsang dengan W. Okey. Kemudian dia kata, diberi V sama dengan 18. Kan? Jadi kat sini soalan dia, cari nilai. Jadi kita buat persamaan dulu kat sini. Jadi V sama dengan K punca kuasa 2X per dengan W. Supaya tak nak keliru, boleh nak tulis dulu pun boleh. Contoh tulis dulu K, tak nak keliru. Jadi ni VW per dengan punca kuasa 2X. Macam ni pun boleh. Asalkan dapat nilai K, tak kisah. V dia bagi 18. X sama dengan 25 kat bawah. Okay, W 6. Jadi boleh tekan kalkulator. 18 6 per dengan 5. Okey. Dapat 108 per 5. Ingat kamu jangan tukarkan dia menjadi perpuluhan. Kena tukar pecahan tak wajar. K biasanya adalah pecahan tak wajar. Ataupun wajar lah. Dia tak boleh nombor bercampur je. Okey, dapat K ni persamaan kita jadi apa guys tu? V sama dengan 108 punca kuasa 2X per dengan W. Dah dapat yang ini. Semua ni kita boleh jawab dah. Mudah Okey. Kita tengok yang pertama. Dia walaupun dia suruh cari X, kita tetap ikut formula ni V sama dengan 108 punca kuasa 2. X tak tahu per dengan W kita 3. Oh saya lupa letak V 9 Bawah dia adalah W 3. Okey. Jadi nak cari X sini, saya pindahkan 3 ni naik atas. 108 ni saya turunkan ke bawah. Yang tinggal adalah apa? Punca kuasa 2X. Belum habis ke cerita dia. Tekan kalkulator dulu. Satu per 4 itu. 1/4. Jadi X jadi apa? Kuasa 2. Pergi sebelah. Punca kuasa pindah sebelah jadi kuasa 2. Kita akan dapat X sama dengan 1/16. Okey. Mudah sikit lah. Tengok B pula. Benda yang sama juga. Persamaan yang sama. Saya tulis dulu jangan keliru. V sama dengan 108 X per W. Dia nak apa? Nilai V. Apabila? Jadi V sama dengan 108 X 1/16. Punca kuasa 2. 1/16 letak dalam kurungan untuk keselamatan. 1/16 per dengan 10. Ini. Tekan kalkulator. Okey. Kita akan dapat V sama dengan 27/10. Macam tu. Boleh Dia faham Okey. Tak faham tanya je tak apa. Seterusnya sama. Dia ulang balik. Yang ni V sama dengan 108 punca kuasa 2X per dengan W. Dapatkan kat sini. Dia nak W. Tetap kita mula dengan V juga. 4 sama dengan 108 punca kuasa 2. 36 per dengan W. Kita kat situ tak tahu. Jadi kalau W kat bawah macam tadi tukar tempat. Tukar tempat. W naik atas. 108 tunggu. Punca kuasa 2 36 tunggu. 4 turun bawah. Jadi dah boleh tekan kalkulator. Kamu akan dapat kat situ 100 punca kuasa 2 36. Bagi 4. Dia akan dapat 150.
Ni kalau macam ni masuk exam memang best. Kan? Sebab benda ni mudah. Satu dia bagi, tiga dia tanya. Dia bagi dua pun tak apa. Dah dapat 6. Okey. Tapi biasanya soalan macam ni dia tak ada bagi banyak. Satu je. Dan kebanyakannya soalan simple macam ni secara terus nampak cerita dia. Biasanya dalam soalan objektif. Kan? Jarang dia tanya soalan macam ni dalam soalan subjektif. Kan? Subjektif dia soalan dia boleh cerita banyak. Dia panjang cerita dia tengok. Macam ni. Macam ni soalan ni contoh-contoh soalan kertas 2 ni. SPM nampak. Advanced hot. Kan? Jangan takut dengan advanced ni. Kita baca je tak apa. Cara dia tetap sama. Bilangan hari N. Untuk menyiapkan satu projek berubah secara langsung. Nampak? Dengan bilangan orang P. Dan secara songsang. Dengan kuasa 2. Bilangan projek. Cara baca dia, cara sama cerita dia. Ambil pelan-pelan. Untuk menyiapkan 4 projek. 4 projek tak apa tu. Tulis juga yang tadi, yang hijau tu dulu. And berubah secara langsung, maksudnya ada atas, ada bawah. Langsung atas, songsang bawah. Ada atas, ada bawah. Berubah secara langsung dengan bilangan orang P. Secara songsang dengan kuasa 2 projek. Jadi T kuasa 2 macam tu. Okey, kemudian masukkan jadi persamaan KP per dengan T kuasa 2. Okey, nak cari K, kita jadikan K dulu. Naik atas. P turun bawah. Okey, kemudian maklumat yang dia bagi. Dia kata apa? Untuk menyiapkan 4 projek. Projek apa? T. Memerlukan 2 minggu. 2 minggu ni apa? Bilangan hari. Hati-hati kan. 2 minggu. Bilangan hari. Jadi N sama dengan 14. Jangan silap pergi buat 2 minggu pula. 2 pula. Dia bukan 2. Bilangan hari. Itu dia. Dan 4 orang. 4 orang tu apa? Bilangan mana orang ni? Bilangan orang. Bilangan orang P. P sama dengan 4. Gunakan ni untuk cari K dulu. Kita akan dapat dulu. K sama dengan N 14. P per dengan P 4. Okey. Kamu boleh tekan kalkulator kat situ. 56. Dapatlah persamaan dia. Persamaan dia K sama dengan K pula. N. N sama dengan 56 P per dengan T kuasa 2. Dia dah ungkapkan. Jadi apa soalan dia? Cari bilangan hari. Apa dia nak? Hari. Hari itu apa? Hari adalah N. Jadi N tak tahu. Diperlukan jika terdapat 10 projek. T sama dengan 10 projek. Dan 150 orang. P sama dengan 150 orang. Masukkan saja N tak tahu. 56. P kita 150 per dengan T kita 10 kuasa 2. Kamu akan dapat N sama dengan 84 hari. Pak. Tapi kalau kamu tak perasan soalan ni berkaitan dengan apa ubahan, mula pening cerita, buat logik cerita. Okey, kalau 4 orang ni berapa, buat perbandingan nisbah salah. Dia jadi susah. Kita kena tengok. Bila kamu tahu cerita dia pasal apa, dia bagi hint dia tu berubah secara langsung, senang. Okay. Cuma kadang-kadang ada setengah soalan tu, dia tak bagi perkataan berubah secara langsung. Dia bagi perkataan ni seolah-olah macam tu. Okey. Tengok seterusnya. Soalan nombor 9. Okey. Banyaklah ini ni. 9 lah. Keuntungan P. Fokus. Dia lagi. Sekejap. Okey. Bagi satu item berubah secara langsung dengan jisim
berubah secara langsung dengan jisim M dan secara songsang dengan kuasa 3 bilangan hari item itu dipamerkan. N. Okey. Ini saya boleh tulis kat sini lah. Sekejap. Jadi dia kata apa? Keuntungan P berubah secara ada langsung, ada songsang. Ada atas, ada bawah. Langsung dengan jisim M, songsang dengan kuasa 3 N. Kuasa 3 N kan? Okay. Jika pengurus mendapat keuntungan sebanyak, jadi keuntungan tu adalah P. Jadi P sama dengan 1,200. Bagi satu item 400 kg, M sama dengan 400 kg. Dalam tempoh 5 hari, N sama dengan 5. Kita dapat cari selesaikan dulu. Dapatkan persamaan dulu kan. Dapatkan K dulu. P sama dengan KM per N kuasa 3. Saya pindah. M kat bawah. Dapatkan K, masukkan. 1200 5 kuasa 3 per 400. Ini tekan kalkulator lah. Dapat berapa? $375. Jadi dapatlah persamaan kita kat situ. Persamaan kita adalah apa? P sama dengan 375 M per N kuasa 3. Nampak? Soalan dia tanya apa? Keuntungan bagi satu item, kita boleh cari P. 90 kg. Dalam tempoh 3 hari. Dia unit pun kena tengok. Jaga-jaga dalam exam kadang-kadang dia bagi, dia ni unit dia gram pula. 9,000 gram ke. Dia suka-suka tukar. Jaga-jaga situ. Ni yang boleh pakai. Ni senang. Terus. 375 darab dengan 90. Kemudian bahagi dengan 303. 1250 dia punya keuntungan. Okey, nak letak unit pun tak apa, tak letak pun tak apa. Okey. Terus pergi dekat soalan B. Dah senang sebab apa? Dah ada persamaan. Ada persamaan, tulis semula persamaan tu. Persamaan tu adalah P sama dengan 375 M per N kuasa 3. Okey, soalan bilangan hari item itu dipamerkan. Nak cari N. Okey, bagi mendapat keuntungan. Keuntungan dia adalah 1,800 P dia. Ini P. Untuk satu item 38.4 kg. Jadi sama dengan 375 38.4. M tu adalah dia punya jisim. M per dengan N kuasa 3. Dia macam tadi. Kalau kat bawah, tukar tempat. Tukar tempat. Kita akan dapat N kuasa 3 sama dengan 375 38.4 per dengan 1,800. Dekat kalkulator baru punca kuasa 3. Akan dapat N kuasa 3 sama dengan 8. N sama dengan punca kuasa 38 dapat 2. Dia jalan kerja dia memang kamu nampak macam panjang. Ada buat. Fikir dulu kemudian masuk pula cari. Dia ada markah 2. Dia bukan pasal banyak mana kita buat. Dia pasal kesukaran soalan tu. Untuk kita faham soalan tu mudah. Kalau soalan tu senang, mudah untuk dipaham, pemeriksa hanya nak tengok pelajar tu tahu benda ni ambil maklumat, ambil masuk, ganti nombor ke apa, kira betul, semua guna kalkulator je, tekan dapat jawapan. Biasanya markah dia bagi berdasarkan tu. Contoh soalan ni, kalau saya lah buat soalan ni, saya bagi markah untuk soalan ni adalah 5 markah. Okey. Di soalan seterusnya. Nombor 10. Ini macam tadi dah jumpa kotak ni. Ni banyak pula kotak. 1, 2, 3, 4. Apa banyak benda cari. Okey. Yang ini kita boleh gunakan dengan kaedah perbandingan boleh. Contoh ni saya tunjuk kaedah perbandingan. Y
berubah secara langsung dengan kuasa 2x. Secara songsang dengan punca kuasa 2z. Okey, saya tulis dulu. Y berubah secara langsung kuasa 2x. Secara songsang dengan punca kuasa 2z. Okey. Dan jadikan K kat sini. Jadi kat situ kita boleh gunakan K kita. Y sama dengan Kx kuasa 2 per dengan punca kuasa 2Z. Tu. Okey. Jadi kita boleh dapatkan nilai K kat situ. K kita adalah X kuasa 2. Y darab dengan X kuasa 2 per dengan tidak salah. Macam mana saya boleh salah buat? Cuba. Okey. Y dulu. Ni atas. Darab dengan punca kuasa 2Z. Kemudian per dengan X kuasa 2. Okey. Dan saya boleh dapatkan nilai K dia dulu. Nilai K dia adalah sama dengan yang ini kan. Kita dapatkan K. Y kita adalah 64. Jangan salah ambil. Z 8. Punca kuasa 2Z. 8. Kemudian per dengan X kuasa 2. 4 kuasa 2. Okey. Dapat apa ni? (64) punca kuasa 28 per dengan 16. 8 set 2. Jadi kalau kamu tekan kalkulator yang ada set dia akan dapat 8 set 2. Kalau kalkulator biasa dia bagi ni perpuluhan Kalau perpuluhan maksudnya tak boleh kecil ni. Kamu kena okey. Ini kalau kamu tekan kalkulator yang baru, kamu akan dapat macam ni. Jadi K kamu. Okay? Tapi kalau kamu ambil kalkulator yang lama sikit, dia tak dapat bagi macam ni. Jadi kamu buat apa? Sama juga, kita bagi nilai yang sama. Kita kira yang ni je. Kita kira yang tu je. Kamu akan dapat dia 4. Jadi kamu tulis K dia sebagai 4 set 8. Pun boleh juga. Jangan tukar jadi point. Tukar jadi point dia kacau. Jangan tukarkan dia kepada perpuluhan. Biar macam ni. Ni bahagi ni je. Yang lain tak boleh. Ni contoh sama ada. Kalau kalkulator setengah kalkulator dia dah simplify benda ni. Sebab benda 8 ni kita boleh simplify tanya. Tapi soalan ni dalam ubahan ni, kamu apa saja kamu rasa untuk K kita boleh kira, cuma K ni tak boleh bundar, itu je. Jangan bundarkan. Bundarkan dia lagi jawapan. Okay. Baru kita pergi dekat yang ini masukkan. Okay. Jadi kat sini saya akan masukkan. Kalau nak masuk dalam persamaan pun boleh. Contoh kalau masuk dalam persamaan kita buat cara biasa. Y sama dengan K kita 4. Saya pakai yang ni sebab ada setengah kalkulator dia tak boleh buat yang ni. Saya buat yang, pakai yang ni je. 8 X kuasa 2 per punca kuasa 2Z. Kalau pakai persamaan ni, untuk yang pertama nak dapatkan nilai A. Kita masukkan Y kita 36. Sama dengan 4 set 8. Kemudian X kita adalah 8. Kuasa 2 per dengan Z adalah A. Punca kuasa 2A. Okey. Sampai kat sini apa? Yang ini nak cari kat bawah. Tukar tempat saja. Tukar tempat saja. Punca kuasa 2A sama dengan 4 set 8. 8 kuasa 2 per 36. Jom tekan kalkulator tengok.
Okey. Ini kita akan dapat kat situ. Saya buat punca kuasa A. Jangan kira yang set ni. Nanti kamu dia jadi kamu kira yang nombor 4 ni yang ini je. Untuk calculator biasa. Boleh pakai kejap 4. Bagi nombor pelik-pelik ni. 64/9 Okey, 64/9 set 8. Lepas tu baru kamu kuasa 2 kan semua tu. Baru dapat. Jadi A sama dengan kuasa 2 kan semua ni. Kamu try tekan kalkulator kamu boleh tak? Dapat nombor dia memang pelik ni. 32768/81. Saya rasa ada soalan ni dia salah bagi ni. Saya cek Saya sepatutnya tak ada nombor pelik sangat ni. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X dan secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Punca kuasa 2Z. Okey, saya rasalah kita tengok. Tak boleh soalan macam ni, saya tukar sikit je. Saya buat semula. Ni mungkin ada silap lah, saya pun tak tahu buku ni, tak tahu mungkin dia tak saya mak ke macam mana. Kalau bagi saya tengok nombor-nombor ni, bagi saya mungkin soalan dia adalah Z Dia silap tu. Z berubah secara langsung dengan kuasa 2X betul. Tapi per dengan punca kuasa 2Y dia terbalik ni. Kita try tengok. Saya gunakan nombor ni Jadi untuk yang pakai buku ni, buku apa tadi? SAP Malaysia ni, kita tengok nanti. Kita test macam mana, okey tak? Jadi Z sama dengan KX kuasa 2 per dengan punca kuasa 2Y. Saya tukar X dengan Y. Yang ni kat sini kita akan dapat K dia Z punca kuasa 2Y per X kuasa 2. K dia. Semua sama, cuma saya ubah tu sikit je. Kalau saya tengok jawapan dia macam tak logik sangat. Okey, jadi Z kita 8. Y kita kat situ 64. X kita 4 kuasa 2. Ini kamu tengok. Ni cantik. Baru K ni. K dia dapat 4. K dia dapat 4. Jadi persamaan kita sebenarnya adalah Z sama dengan 4X kuasa 2 per punca kuasa 2Y. Baru betul. Oh, cantik. Kita tengok. Betul tak? Kita test nombor dia. Okay, tengok yang ni. Nak cari A masukkan. Jadi A adalah Z. Jadi A sama dengan 4. 8 kuasa 2 per dengan punca kuasa 2 Y 36. Dia okey. 128/3. Tak adalah teruk sangat je tadi. Okey. Tengok yang ni pula. C.
Okey, C kita mula dengan sama juga, kita mula dengan apa Z juga. Mula dengan Z juga. Saya ambil 168 sama dengan 4 X adalah C kuasa 2 per dengan punca kuasa 2 196. Okey, ini macam biasalah, ini potong naik atas. 4 potong turun bawah. Kita akan dapat C kuasa 2 dulu. Lima, lapan. Jadi C sama dengan, dia keluar juga kan, 14 3. Okay. Walaupun dia keluar juga cert ni, saya rasa ada something wrong dengan soalan ni, tak apa. Tapi tak teruk tadi. Kan? Kamu ambil, kalau jumpa soalan macam ni, kalau kamu tekan kalkulator, soalan last kali ya, bukan K soalan last kali, kalau kamu dapat dalam puluhan, kamu bagilah puluhan. Nampak macam mana? Okay. Contoh, ambil B Ni soalan dia yang problem. Z kita 240. 4. X dia 16. Kuasa 2 per dengan punca kuasa 2B. Tukar tempat. 4, 16 kuasa 2 per 240. Jadi B sama dengan 4096 per dengan 225. Okey. Yang ni kamu jangan risau, mungkin ada something, ada salah dekat ni dekat jadual ni ada salah nombor-nombor dia. Kan? Sepatutnya dia tak boleh bagi nombor macam ni lah. Dia kena ubah sikit ni, mungkin ada perubahan. Okey, itu nombor 10. Nanti saya akan semak balik dengan apa buku ni. Tengok dia punya jawapan dia pun. Nombor 10. K dia 4. Sebab tu saya rasa dia ada salah dia buat ni. B 18.20. Itu ke? Jadi maksudnya betul yang kita buat. Saya ubah. Dia salah jadual, dia salah. C588. Semua betul. Okey. Nanti kamu tengok semula Tengok. Dah. 10, nombor 11. 11 lah Nombor 11 kat sini soalan dia bagi kat situ jelas ni senang dia jadual soalan yang persamaan tanpa ayat. Dia bagi kat situ adalah W sama dengan K X kuasa 2 per dengan punca kuasa 2Y. Okey. Jadi kita cari nilai K, dia suruh cari. Maksudnya senanglah dia bagi. Jadi W kita masukkan saja W 36 sama dengan K tak tahu, X kita kat situ adalah 4 kuasa 2 per dengan punca kuasa 2, Y kita 81. Jadi selesaikan algebra ni saja, potong saja yang bawah, potong naikkan ke atas. Punca kuasa 2, 81. Yang atas potong pergi ke bawah. Dapatlah K kita kat situ, ambil kalkulator tekan saja, punca kuasa 2 81 kamu darab dengan 36
Kemudian kamu bahagi dia dengan 4 kuasa 2, 16. Kita akan dapat K81 per dengan 4. Selesai sini. Jadi dapat K maksudnya kita dah dapat persamaan. Apa persamaan kita? Jadi kita tulis sini, dia tak ada kaitan dengan jawapan, tak ada markah apa kalau tulis persamaan ni. W sama dengan 81 X kuasa 2 per dengan 4 punca kuasa 2 Y. Hanya tulis sebagai rujukan kita saja. Jadi kita buat kat bawah ni. Nilai Y apabila W 100 X 2. Jadi W 100 81 X 2. 2 kuasa 2 per dengan 4 punca kuasa 2 Y. Ini pun sama. Y kat bawah, dia saja naik, 100 turun bawah. Tukar tempat. Jadi, punca kuasa 2Y, 81, 2 kuasa 2 per dengan 4 100. Kita boleh kira ni dulu. Kita akan dapat 81 per 100 kat situ. Dapat oleh sebab itu Y kuasa 2. Semua kuasa 2. Besar soalan jawapan ni. Dapat 6561 per dengan 10,000. Okey. Untuk per dengan 10,000, contoh soalan macam ni, kita boleh tukar puluhan sebab soalan ni bila kita per, kita tak bundar. Kita terus dapat iaitu 0.6561. Tak ada masalah. Boleh jawab macam ni, boleh jawab macam ni. Okey. Tapi kalau jawapan last kamu bundar, kadang-kadang ada setengah tu boleh diterima, kemudaran. Boleh terima. Yang tak boleh bundar K. K jangan bundar. Kalau kamu bundar K, dia pergi kat jawapan lain dah defect. Jangan bundarkan K. Okey. 11, kita pergi nombor 12. Kan? Nombor 12 kat sini soalan dia, tinggi satu kon H berubah secara langsung dengan kuasa 2 jejari R. Kuasa 2 kan? Dan secara songsang dengan luas tapak A. Okay, jadi saya tulis kat sini kan, express kan. Jadi first kali kita buat situ, H berubah secara langsung atas kuasa 2 jejari. Dan secara songsang dengan luas tapak. Ni je kan. Okay, jadi H sama dengan KR kuasa 2 per dengan A. Masukkan. H kita diberi 588. K tak tahu. R 14 kuasa 2 per dengan A 36. Jadi potong bawah naik atas. Potong atas turun bawah. Tekan kalkulator, kita akan dapat K dulu. Satu kosong lapan. Jadi ungkapan kita akan jadi apa? H sama dengan R K. K apa tadi? 108 R kuasa 2 per dengan A. Okey. Itu dia punya ungkapan kita. Bawah ni terus boleh jawab dengan mudah lah. Kita dah ada persamaan. Kita terus buat je. Cari nilai R. Apabila H 6,200 dan A 50. Itu masuk je. Jadi H kita 6,200. 108. R kita kat situ tak tahu. A dia bagi 50. Kita boleh pindah je. Potong naik atas. Potong turun bawah. Dapat R kuasa 2. Tekan kalkulator. Dapat kat situ 775 00 per dengan 27. Cuba kamu tengok. Itu ke saya tekan
Betul eh? Okey. Sama dengan punca kuasa 2. Oh, ini pun jawapan dia baiknya. Jawapan akhir, kalau pelik-pelik, kamu terus je tulis dia dalam bentuk perpuluhan. Contoh, 53 poin dengan 58. Macam tu je. Okey, sebab jawapan dia memang kamu tengok dia akan jadi pelik. Kan? Dia ada set apa semua. Ini pun sekejap saya cek. Saya rasa ni pun ada masalah dengan soalan ni. Tapi tak ada, kita dah buat dah. Oh, memang jawapan dia macam tu. 53.58 dalam buku pun jawapan akhir dia bagi dalam bentuk point macam ni. Okey, dia maksudnya point macam ni, point akhir K saja tak boleh bunda. Yang last kita boleh dapatkan dalam bentuk 2 tempat perpuluhan. Okey. Kita terus nombor 13. Soalan terakhir. Soalan kebat. Tapi biasanya soalan kebat ni dia memang macam ni. Soalan dia dalam SPM pun memang macam ni. Cuma dia tak bagilah ayat senang macam ni. Dia bagi dalam bentuk ayat tadi apa panjang tu. Kamu kena dapatkan benda ni je. Kan? Okey. Yang ni dia bersangat dia bagi C berubah secara langsung dengan D. Punca kuasa 2E. Okey. C sama dengan K. D. Punca kuasa 2E. Songsang pun tak ada. Gantikan saja. C 5/1/8. Tukar jadi pecahan tak wajar. Kan? Jadi 41/8 sama dengan K tak tahu. D kita 4. Punca kuasa E 25. Okay. Jadi macam biasalah yang ni kamu boleh pindahkan ke bawah ni. Nak cari K sama dengan 41/8. 4 bawah. Ni pun bawah. Boleh tekan kalkulator kan. (41 160) kita dapat kat situ. K sama dengan 41/160. Tak ada kecil. Okey. Kemudian dia kata soalan dia cari ya. Okey, cari nilai apabila cari C apabila ni soalan pertama. Cari C apabila ni, kemudian cari D. Maksudnya ada dua soalan. Ni kena hati-hati. Dua soalan. Yang pertama, cari C. Jadi saya masukkan C persamaan kita sama dengan 41/160 D punca kuasa 2E. Persamaan ya. Jadi C yang atas ni dulu. 41 D3 E 49 per dengan 160. Ini boleh tekan kalkulator juga. Dia akan dapat 81. Banyak sangat diskaun. 861 per 160 atau kita boleh jadikan atau dia 5.38125. Point dia. Okey. Satu lagi. Dia bagi kat situ cari D pula. Sama kat soalan yang kita buat. C 36. 41. D tak tahu. Punca kuasa 2. E 121. Okey. Kemudian per dengan 160. Ini senang sikit lah. Sebab D seorang-seorang je belah sini. Yang ini ada 36. Naik atas. 160. 41 turun bawah. Punca kuasa 2 121 pun turun bawah. Dapat terus D.
Dapat kat situ, kalau pecahan dia panjanglah cerita dia. 5760 per dengan 451. Tukar kepada puluhan 12.77. Okey. Ini kamu kena ingatlah untuk soalan ubahan ni, kalau soalan kebat ke, soalan panjang ke, jawapan pecahan pelik-pelik, untuk K kamu tak boleh gundarkan. Tapi untuk jawapan akhir, untuk pemalan-pemalan lain, kamu boleh gundarkan kepada perpuluhan. Bilangan titik puluhan tu ikut kamu lah. Bagi yang paling sesuai sekali, jangan teruk sangat bundar dia. Okey? Itulah. Contoh-contoh soalan, mula-mula dia okey lah. Belakang-belakang tu soalan dia, tu jawapan dia pelik-pelik. Dia melibatkan perpuluhan-perpuluhan dan pecahan-pecahan yang besar. Okey, jadi kamu boleh cuba dalam buku teks. Dan buku teks kamu sebenarnya yang penting sekali soalan belakang tu. Belakang bab tu. Belakang bab tu soalan tu sangat penting. Dalam exam berbual ni kebanyakan soalan dia diambil daripada contoh-contoh yang diubah sesuai daripada latihan-latihan sumatif dalam belakang bab. Okey. Jadi untuk malam ni setakat ni dulu. Ada soalan apa-apa? Ada soalan ke? Tanya? Tak ada. Tak ada? Boleh? Okey, kalau boleh kita sampai sini dulu. Jadi kamu boleh rehat malam ni sikit sambil tengok movie ke apa layan apa pun. Okey, dan kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Minggu depan kelas kembali kepada hari Isnin macam biasa. Hari Isnin. Okey, kita masuk topik matrik terus. Jadi untuk malam ni wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni. Salam. Thank you, cikgu. Sama, baik.